Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara, begitu juga Ustaz Awang Abdul Rahim, aku ialah orang besar lah kat sini kan, orang yang pangkat tinggi dekat sini lah. Begitu juga pengurusi ini JTPIL, Jawatankuasa Tetap Pelayanan Islam Limbang. Dan hari ini saya seronok lah sebab dapat datang. Tentulah hari ini hari paling sedih buat saya, sebab hari ini last day saya di Limbang, dan sepanjang hayat saya ini pertama kali saya menjejakkan kaki di Limbang lah. Kedatangan saya kali ini kali pertama. Kali pertama dulu nak datang tersekat di airport. Airport mengada-ngada, penganjurnya bagi masuk ke airport Brunei, langsung Brunei tak bagi masuk, tak tahu pasal. Kemudian waktu dia dah dapat clearance tu, saya dah naik flight dah. Tapi tak apalah, kita ambil pengajaran, naik ikut jalan Malaysia je lah. Dan Alhamdulillah sampai dengan selamat. Dan hari ni kita bicara tentang mu'alaf sampai bila. Ya, kalau ikutkan mu'alaf ni, ialah kalau ikut definisi, mu'alaf adalah merupakan berubah, bertukar, dari segi definisi, dari segi literal, dari segi bahasanya. Dan mu'alaf ini sebenarnya adalah merupakan panggilan bagi orang yang bukan Islam, yang mempunyai harapan ataupun ingin bertukar masuk ke dalam agama Islam ataupun Islam warisan, yang mana imannya masih perlu disokong dan dikukuhkan. Pada surah At-Taubah ayat yang ke-60 disebutkan bahawa para mu'alaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan dalam sejarah Islam, kan ingat yang apa, jangan kita rasa rendah diri. Kadang-kadang pada golongan mu'alaf ini dia rasa diri dia rasa diri dia ni macam, yelah aku ni, orang bila sebut saudara baru, dia rasa macam asyik-asyik saudara baru, asyik-asyik saudara baru, kerana dia tak boleh terima panggilan tu. Sebenarnya saudara baru ni, mu'alaf ni merupakan golongan yang paling penting dalam Islam kalau ikut sejarahnya, sebab adalah orang yang paling penting dalam mengembangkan agama Islam ketika dakwah Islam ni disampaikan pada peringkat awal. Dan antaranya golongan sahabat yang memeluk Islam dan mengembangkan Islam dengan sepenuh jiwa dan raga mereka, mereka juga sebenarnya adalah mu'alaf pada peringkat awalnya. Dan kalau tengok sahabat kita seorang tu, nama dia Adam Kori, Abang Adam Kori, Abang Adam Kori pun sama lah. Dia macam mana, kalau siapa yang pernah, dia mungkin pernah kot, dia pernah share kot, dia pernah datang, pernah jumpa tak? Dia share macam mana dia boleh masuk Islam. Dia kata kalau betul lah Islam tu betul lah, dia kata. Dia cakap masa tu, minta tunjukkanlah Muhammad pada aku, dia kata. Dia cakap macam tu. Dia minta Tuhan Allah tunjukkan Muhammad pada aku. Dan pada satu malam dia tidur, dia bermimpi, memang dia nampak seorang lelaki, tapi dia tak dapat nak tengok muka dia sebab cahaya dia kuat betul. Dia kata cahaya tu bersinar terang betul sehingga kan dia tak boleh nak tengok. Dan dia yakin itulah Nabi. Dan tidak berlengah lagi, esok tu dia memang terus cari kawan dia, dia kata aku nak masuk Islam, dia kata. So dia bawa ke Masjid Jamek di Kuala Lumpur. Masa tu tak sempat nak jumpa apa, ada seorang imam tu terus suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dalam tempoh berapa belas tahun Abang Adam Kori masuk Islam, sehingga ke hari ini dia telah berjaya membawa 17 ke 18 orang lagi sahabat dia yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Dan bukan itu saja, dia juga berusaha. Saya jumpa dengan seorang lagi, saudara Muhammad James, saudara Muhammad James di Michael James ke di Kuala Lumpur. Dia India yang masuk Islam, dan dia buat program khas. Memang semua yang berjaya di Islam kan tu dia bawa ke pejabat dia. Dia siapkan barang-barang, beras siap dengan barang-barang keperluan dah siap. Semua yang masuk Islam semua, siapa tak ada keperluan datang kat dia, dia kata. Itu antara yang maknanya ada mu'alaf ni yang bersungguh-sungguh. Daripada mu'alaf bersungguh-sungguh nak tunjukkan ke orang bahawa Islam ni adalah agama yang mengambil berat.
Dan bila melihat ada saudara baru, maka dia perlu ditolong. Jangan kita rasa segan. Samsul Debat pun pernah jadi baru. Saya dulu masa mula-mula nak jadi Samsul Debat, tiba-tiba jadi Samsul Debat. Tiba-tiba. Macam mana tiba-tiba? Saya dulu pernah lah ceramah. Saya dulu bekerja. Untuk makluman semua, saya dulu bekerja. Ustaz pun dah tahulah, saya dulu bekas pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Saya, latar belakang saya memang mengambil jurusan undang-undang. Dua-dua saya cover, syariah dan juga civil, dua-dua saya cover. Dan saya sampai sekarang masih lagi di pejabat saya buat consultation. Kalau ada orang minta nasihat perundangan, saya bagi nasihat perundangan secara percuma. Dan sebenarnya saya akan cadangkan peguam mana yang boleh tolong dia. Cari peguam yang murah sikit, mana peguam yang bagus sikit tapi mahal sikit, mana saya boleh cadangkan kepada orang yang minta bantuan. Sebab saya tak praktis dah. Dan bila saya dijemput untuk berceramah, saya hanya ceramah part time saja. Part time. Kalau ada free petang atau hujung minggu pergi ceramah. Makin lama makin banyak ceramah. Dan bila dah banyak ceramah, akhirnya saya pun dah tak tahu mana satu part time. Sampai satu ketika saya diminta berceramah di satu masjid, satu surau, tapi saya bila berceramah di luar, saya tak nak guna jawatan saya. Saya tak nak guna jawatan rasmi saya di dalam jabatan kerajaan, sebab itu dah konflik. Kan? Jadi dah konflik sebab saya kena guna nama NGO saya. Bila saya berceramah di luar, saya pakai nama NGO, iaitu Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Itu saya, Adam. Jadi saya pergilah ceramah. Entah macam mana, tiba-tiba dalam surau yang saya berceramah tu, penganjur tu terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tak nama budak tu, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah pada malam ini Samsul Debat. Itulah mula dia. Dan kebetulan yang dengar ceramah pada malam tu CEO TV Al Hijrah pada ketika itu, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama Samsul Debat. Dan kemudian dia promo saya dalam TV Hijrah. Tiba-tiba nama saya meletup. Saya sendiri pun tak prepare. Saya tak prepare keadaan tu. Tiba-tiba pergi sana sini, dah tak boleh, tak ada privasi. Ini semua macam tu. Kan? Tadi saya nampak Istiqomah tadi, yang seorang tadi saya nak masuk tadi. Kan? Tak lenguh ke tangan tu daripada saya belum turun kereta dia dah pegang lah. Tadi kan, tadi kan. Macam tu lah. Jadi waktu saya pergi ke TV Hijrah kali pertama, kira saya macam saudara baru sama. Sampai di TV Hijrah, saya nampak Profesor Dr. Muhaya, saya nampak Ustaz Don, saya nampak Ustaz Kazim. Hui, saya nampak dia orang. Bila saya nampak Ustaz Don, saya baru nak tegur dia, dia kata, steady lah bang. Dia panggil saya Bang Long. Abang Long steady, Bang Long memang steady. Keep it up, dia kata. Saya yang sepatut minat dia. Kenapa pula dia minat kat saya? Saya kata tu. Dr. Muhaya pula, saya baru nak tegur dia, I dengan husband I suka betul tengok Ustaz Samsul Debat ni. Tiba-tiba semua berubah. Macam tu je lah. Tapi yang paling penting sekali adalah kita pandai bawa diri kita. Itu sebabnya kalau kita tengok cabaran menjadi mu'alaf ni, ada beberapa cabaran biasa yang dihadapi. Yang pertama, berkhatat. Sunat ni takut betul, nanti tinggal berapa nanti kalau kena potong, dia kata. Macam tu lah dia katakan. Ada, sedangkan kita meyakinkan dia hanyalah semata-mata atas tujuan sunatnya adalah untuk kebersihan, dan juga untuk mengelakkan daripada penyakit berbangkit pada masa-masa yang akan datang. Itu bezanya kita. Kemudian begitu juga sebutan saudara baru pun menjadi halangan. Yang ni sebenarnya pada saya jangan kita risau. Pada saya lagi suka kalau jadi pengantin baru sampai bila seronok aja, kan? Isteri saya sampai tak nak anak, dah cukup. Dia kata, saya boleh lagi, saya nak, kan? Tapi orang perempuan ni kadang-kadang itulah nasihat saya, selalu nasihat ke orang perempuan. Kalau nak berhenti mengandung, bincang elok-elok dengan pengurus kilang. Dia gemar tutup kilang. Tak tahu. Kalau pengurus tu jumpa tapak baru, jangan main-main. Cawangan baru dibuka. Dibuka di Limbang pula tu. Dah Ustaz Awang Ibrahim penat menjawab dengan isteri saya. Apa hal ni Ustaz, kejap-kejap Limbang, betul ke ada program kat sana? Dia katakan, pening kepala kan. Tak adalah, ni gurau je.
Kemudian tersisih dan terpisah dari keluarga. Ini antara perkara-perkara yang menjadi halangan dan menjadi cabaran. Sebenarnya berapa lama yang dipanggil mu'alaf? Kalau ikut JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, mu'alaf ni hanya sekadar 5 tahun saja. 5 tahun saja mu'alaf, dan kemudian dia sepatutnya sudah dianggap sebagai Muslim biasa. Tetapi disebabkan oleh beberapa cabaran. Pertamanya cabaran hidup. Cabaran hidup. Yang dua yang paling besar saya nampak setakat panggilan saudara baru itu biasa. Pada saya itu biasa. Malahan kita jumpa baru ni ditimbulkan tentang isu polemik tentang perkataan Allah kan. Perkataan Allah kan. Jadi kadang ada orang yang terasa macam kenapa macam ni sangat ni, kenapa? Kan persepsi. Jadi saya tak nak ulas panjang tentang perkara itulah. Tetapi kalau kita tengok dalam Islam sepatutnya kita ni meletakkan keterbukaan dalam hati kita. Nabi sendiri pun melayan yang bukan Islam dengan cukup baik, dengan cukup cermat dan cukup teliti. Malahan dari segi layanan, Nabi kalau masak kita tahu kan, Nabi kalau masak Nabi akan lebihkan kuah dia. Sebab apa? Sebab nak bagi dekat saudara-saudara yang lain, nak bagi dekat jiran-jiran, bagi dekat jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Nabi bagi. Jadi siapa yang masak lebihkan kuah, kalau niat kerana ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi kalau masak kuah lebih sebab memang rajin hirup, tu tak dapat pahala. Tu niat yang nak kena betul. Betul, kalau kita tengok kan macam mana. Ingat tak perempuan tua bukan Islam yang maki hamun Nabi setiap kali Nabi melalui satu jalan tu kan. Dan akhirnya apa yang Nabi buat? Nabi tak maki dia, Nabi tak balas balik. Satu hari tu Nabi tengok makcik tu buta, bukan Islam, dan dia tahu, bila dia tahu Nabi lalu, dia makinya macam-macam yang disebutnya. Sahabat dah menggigil-gigil, dah marah ni. Nabi kata tak apa, biarkan. Nabi kata sabar. Nabi kata macam tu. Itu akhlak Nabi. Dan kemudian satu hari bila tengok makcik tu tak ada, Nabi tanya, mana pergi makcik tu? Padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Dia dah sakit padan muka dia. Jangan, tak baik. Nabi buat apa? Nabi boleh pergi pula kat rumah dia, Nabi bawa makanan dan Nabi suapkan makan kepada dia tanpa pengetahuan dia. Dia tak beritahu pun dia tu Muhammad. Itu cara Nabi. Ingat tak? Dan kemudian setelah kewafatan Nabi, kita ingat Sayyidina Abu Bakar, dia tanya pada Aisyah, apakah amalan Rasulullah waktu dia hidup yang kau ingatlah, yang dia selalu buat? Dia buat itu, dia buat ini, termasuklah dia pergi jumpa makcik tua tu dan disuapkan dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Dia pun cuba nak buat apa yang Nabi buat. Roti tu, dikatakan roti tu dicecahnya dengan air supaya lembut. Roti tu kena disuap dengan perlahan-lahan. Bila suap perlahan-lahan, dah habis teliti dah tu, habis cermat dah tu, bila suap langsung diluahkan, dia keluarkan balik. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kamu. Menangislah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, aku suap dah habis lembut dah. Rupanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni, yang dimaki hamun setiap hari oleh orang tua tu, tapi Nabi boleh lagi suap lagi makanan dengan lebih lembut daripada yang Sayyidina Abu Bakar suapkan tadi. Cuba fikir akhlak Nabi kita macam mana. Itu sebabnya kita kena bersikap toleran dan bersikap mesra mu'alaf. Maksudnya terima siapa gak saudara baru. Sebab apabila kita baru, kita takkan selamanya baru. Tapi kalau kita tidak membetulkan stand kita, diri kita, bagaimana kita nak menghadapi saudara yang baru lagi daripada kita yang masuk ke dalam Islam? Itu yang penting yang kita kena tahu. Dan halangan yang paling utama sekali, yang pertama kita tengok, selain daripada menyesuaikan kehidupan tu, kita tengok yang pertamanya adalah disisihkan oleh masyarakat, terutamanya oleh masyarakat yang mana dia pernah berada. Sebelum ni dia duduk dalam kalangan tu, mungkin dalam kalangan masyarakat dia bukan Islam. Semua tahu dia bukan Islam, tapi dia masuk Islam, dia kadang-kadang ada kalanya kita yang merasakan sedemikian, sedangkan masyarakat tak ada pun. Kita yang rasa, dia ni macam pandang aku lain macam je, dia ni macam tak puas hati dengan aku je, dia mesti ni mana-mana ni bisik-bisik, mesti cakap pasal aku. Belajar bersangka baik. Kan Islam ajak kita sangka baik. Bukan semua benda pasal kita. Macam saya lalu tadi, saya tahu tak ada orang mengumpat saya. Dekat tempat lain ramai orang mengumpat saya. Tingginya. Oh, sama juga ya. Oh, ngumpat juga. Astagfirullahaladzim.
Lepas tu tengok dekat-dekat, dalam TV nampak tua. Wah, ajar betul. Tu saya maafkan jugalah, saya maafkan juga, tak ada masalah. Kan, tapi memang betul, kita sangka baik. Sangka baik. Bayangkan ada orang yang pernah dulu bukan Islam membunuh bapa saudara Nabi dalam peperangan, siap makan hati bapa saudara dia Saidina Hamzah tu. Wahsy nama dia. Kemudian bila dia dah masuk Islam, Nabi terima dia dengan seadanya. Ada yang riwayat yang menyatakan kononnya, kisah yang disampaikan kononnya Nabi boleh maafkan dia, tapi Nabi tak boleh pandang muka dia. Itu adalah merupakan fitnah saja sebenarnya. Nabi tak macam tu akhlak Nabi. Nabi menerima dia. Sebab dia tahu bahawa Allah Ta'ala menerima orang yang nak kembali kepada fitrah. Allah Ta'ala terima. Itu sebabnya kalau kita tengok, Islam ni adalah agama yang sangat hebat. Sangat dewasa, memuliakan, kan, menghormati, akhlak, apa benda baik semua ada dalam Islam. Itu sebab dia kata Islam berasal pada perkataan selamat, tu selamat, sejahtera. Jadi macam mana kita nak menggambarkan Islam, tu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Bukan maksud tak boleh tu tak boleh tanpa sebab. Tak boleh tu ada perkara-perkara pengecualian dia, ada. Kan, ada seorang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz kata Islam ni bukan agama paksaan. Tapi kenapa bila nak kahwin dengan bukan Islam, orang bukan Islam kena masuk Islam? Kata bukan agama paksaan. Macam mana nak jawab? Kan? Samsul debat kot. Dia nak berhujah dengan saya, dia kata. So saya kata, memang tak ada paksa pun masuk Islam. Kalau nak kahwin, masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Itu aja. Lain lah kalau ambil pisau kat leher masuk Islam sekarang. Itu lain lah, tak ada pun. Jadi itu je, simple aja. Siapa kata paksa? Cuma bila disebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, betul. Tetapi tidak ada paksaan tu untuk pujuk, untuk paksa orang masuk dalam Islam, tu tak ada. Tetapi bila dah masuk Islam, maka sudah tentu kita wajib tertakluk kepada ketetapan-ketetapan yang ada di dalam syariat. So sebab Nabi pesan, kalau ada orang tu buat salah ke apa ke, orang tu buat kesilapan, orang tu buat kejahatan, orang tu buat dosa dan sebagainya, orang tu minum arak, orang tu berzina, orang tu buat macam-macam perkara kejahatan dalam dunia ni, maka kalau kita lihat, Nabi pesan, bencilah kepada perbuatannya dan bukan bencikan orangnya. Maka mudah-mudahan orang berubah. Ada satu kisah kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Ada seorang lelaki ni, dia entah macam mana dia tak dapat menahan nafsu dia. Dia boleh gali kubur. Ini cerita zaman Nabi ni. Dia boleh gali kubur dan dia bersama dengan mayat tu. Dia bersama dengan mayat perempuan tu. Bayangkan dia bersetubuh dengan mayat perempuan. Dan kemudian tangan tak semena-mena perempuan itu bersuara, celakalah engkau wahai manusia, kau malukan aku di hadapan Allah, kau telanjangkan aku di hadapan Allah. Maka masa tu dia terpukul dan dia menangis, dan dia datang, dia berjumpa dengan Nabi dan dia mengaku kesalahannya dekat depan Nabi. Dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah buat dosa yang besar ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, tak apa, sebesar mana pun kalau kita bertaubat Allah akan ampunkan. Kau tak dengar lagi cerita aku ya Rasulullah? Apa yang kau buat? Aku malu ya Rasulullah, aku takut Allah tak ampunkan aku. Besar mana pun Allah akan ampunkan. Kau ceritakanlah. Akhirnya bila dia cerita, Nabi terperanjat, merah padam muka Nabi. Jangan kau lihat, jangan kau datang lagi jumpa aku. Macam tu lah. Nabi masa tu terkejut dengar cerita tu. Dalam keadaan terkejut, dan tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad, dan Allah begitu, sungguhnya Allah keampunannya maha luas, sedangkan Allah tu maha mengampun, apatah lagi kita sebagai manusia. Pada ketika itulah Nabi pergi menyampaikan berita baik itu kepada dia, sebenarnya Allah telah mengampunkan dosa kamu. Maknanya dalam keadaan itu kita lihat ada orang buat dosa besar betul, orang buat salah besar betul, itu buat salah, ini kita ni masuk Islam, bukan salah apa pun. Masuk Islam, kembali kepada fitrah, buat benda baik. Tapi kita kena yakin Allah Ta'ala beritahu apa? Aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. So, kena nak buat baik.
Kan sangka baik, Allah Ta'ala bagi ni ujian ni untuk aku ni, insyaAllah aku kena sabar sikit. Waktu saya pergi umrah pada tahun 2017 saya pergi. Pada ketika itu ada 2 beradik berbangsa Cina jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ada 4 beradik, 3 orang dah masuk Islam, ada seorang lagi belum masuk Islam. Itulah kami nak minta Ustaz doa lah Ustaz, sebab mak kami dia masih lagi belum nak masuk Islam. Bila kami pujuk dia masuk Islam, dia kata, tak apa, kau tanam aja aku macam orang Islam, aku tak payah masuk Islam pun tak apa. Dia kata macam tu. Dia kata, puas memujuk, tolonglah Ustaz. Ya, insyaAllah saya doakan lah, saya kata. Doa sama-sama. Dia maknanya kesungguhan kena sabar, sebab hidayah ni milik Allah. Hidayah ni milik Allah. Jadi kita dalam hidup ni memang kita kejar 3 perkara je dalam hidup ni. Pertama, hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Mana yang jernih, mana yang kabur, kita boleh nampak kalau ada hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, kejarlah keampunan pada Allah SWT. Bayangkan saudara baru mu'alaf yang masuk ke dalam Islam, kosong akaun kita, kosong tu maksudnya kosong daripada dosa bila masuk tu, sebab clear. Malahan orang yang mu'alaf ni dapat keistimewaan pula kalau dia tak tahan puasa, sebab dia baru masuk Islam, baru nak belajar puasa, tak tahannya lapar contohnya kan, maka dia diberikan kelonggaran untuk berbuka, tapi dengan satu syarat, mesti qada balik. Itu kan, minta ampun dengan Allah. Kita banyak buat salah, tetapi pada yang saudara baru, kita clear account. Jadi jaga diri kita. Kita ibarat kain putih yang suci, so jangan dirosakkan dengan fahaman-fahaman dan juga dakwah-dakwah serta hasutan-hasutan yang membawa kita kembali semula kepada jalan yang tidak benar. Dan yang ketiga, lepas hidayah, lepas maghfirah, kejarlah apa disebut sebagai rahmah. Rahmah ni rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Dan kalau nak dapat rahmat ni, tak ada cara lain, ibadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi itu cabaran disisihkan oleh masyarakat. Allah jatuh pula dah. Betul ke tak? Ni betul? Ke yang ni? Mana-mana boleh. Saya kena pakai ni sebab tengah live. Kan, jadi orang tahulah saya di Limbang sekarang, macam tu kan. Kalau dekat Seremban tak pakai ni kan. Jadi, dan yang masalah yang paling besar juga tak kurang pentingnya adalah dari segi masalah ekonomi, keuangan, kehilangan mata pencarian. Kalau sebelum ni dia bekerja, mungkin bekerja yang tak kira halal dan haramnya, tak kira halal dan haramnya. Dan apa yang menyebabkan masalah selepas itu masalahnya bila tak kenal halal dan haram, maka bila dah masuk Islam, maka dia dah kena jaga. Sebelum ni mungkin dia kerja dekat kelab-kelab malam, dia menghidangkan arak, mungkin dia kerja di pusat-pusat urut terlarang kan. Mungkin jadi macam-macam kemungkinan. Dan kemudian disebabkan dia telah pun kembali kepada fitrah, maka dia bersih suci, maka dia tidak boleh lagi melaksanakan aktiviti ekonomi kerja yang tidak tentu halal haramnya, maka dia kena cari rezeki yang halal. Maka pada ketika inilah mu'alaf yang dah lebih 10 tahun yang masih lagi belum dapat sumber ekonomi yang tetap, sumber ekonomi yang kukuh, maka dia terasa diri dia masih lagi mu'alaf, dia masih lagi perlu bantuan. Maka apa yang paling penting sebenarnya adalah kita ni kena berusaha menjadi seorang yang positif. Positif maksudnya kita yakin rezeki Allah mesti ada. Aku masuk Islam ni, ada rezeki Allah nak bagi ke aku, yakin. Kalau kita tengok Abang Adam Qori, alhamdulillah, dia buka bisnes jual kurta, pakaian untuk pakaian raya, laris. Dia buat bisnes, dan dia juga berjaya hantar rakan-rakan yang mu'alaf, hantar pergi umrah. Berapa ramai dah, berpuluh-puluh yang dihantar pergi umrah dah. Antara yang benda yang boleh dilakukan. Itu sebabnya dari segi ekonomi ni, pertama kita kena strategi, yakin yang Allah akan bagi, melorongkan jalan untuk kita memperkembangkan ekonomi kita. Kalau kita tengok orang yang terhimpit dengan tekanan setelah bergelar seorang Muslim, kalau kita tengok ada yang mengalami tekanan perasaan yang teruk hingga menyebabkan penyakit mental pun ada. Jadi stres, family tak boleh terima, kawan-kawan pun yang selama ni mungkin seagama, sebangsa dengan dia,
Duduk dekat pejabat tu, mungkin dia mula sisihkan dia, tak nak makan dengan dia, atau sindir sini dia, oh kau lepas ni tak boleh lah makan ni, tak boleh lah makan bab satu lagi. Babi lah kalau sebut bab satu tak faham kan, macam tu kan. Jadi tak boleh makan tu, yang ni tak boleh. Oh, dia rasa diri dia kena sindir. Jadi benda ni lah yang dia kena sabar. Itu sebab kajian dilakukan oleh Dr. Osman Chua dalam tesis beliau bertajuk Interaction and Integration of Chinese Muslim with their Malay Counterparts in Selangor, menjelaskan cabaran terpaksa dihadapi oleh komuniti Cina Muslim selepas memeluk Islam. Antaranya stereotip yang tidak sihat dan keluarga bukan Islam menganggap penganut Islam bermakna masuk Melayu. Kan, sedangkan dia tak berubah bangsa pun, keturunan dia tetap sama. Cuma agama sahaja, anutan itu saja yang berbeza. Kan, dan mereka yang kembali kepada Islam dilihat sebagai pengkhianat bangsa. Dan antara masalah utama pada mereka baru masuk Islam adalah memberitahu ahli keluarga tentang pengislaman mereka, kerana kebanyakan keluarga Islam terdapat menerima pengislaman ahli keluarga mereka dengan hati terbuka. Keluarga bukan Islam takut kehilangan anak mereka satu ketika dahulu mereka memeluk Islam, tidak dibenarkan tinggal dengan keluarga asal atas sebab masalah fiqh seperti makanan yang tidak halal. Jadi atas sebab inilah orang yang masuk Islam akan dicarikan keluarga angkat, dan mereka akan tinggal dengan keluarga angkat untuk jangka masa yang lama. Dan terdapat kes wanita memeluk Islam dan kemudian berkahwin dengan lelaki Melayu, tidak dibenarkan oleh lelaki Melayu itu untuk kembali pergi nak tengok ziarah keluarga dia pun dia tak bagi. Ini sebenarnya pemahaman yang sangat salah sebenarnya. Kan? Malahan kalau suami isteri contoh katalah saya kahwin dengan orang bukan Islam, contoh nak bagi faham. Ini contoh aja, jangan disebar-sebarkan, ini contoh. Katalah saya dah kahwin, kemudian dia masuk Islam. Kemudian kena ingat, maknya tiba-tiba ibu dia sakit, mak ayah dia sakit, dia tetap wajib buat baik pada ibu bapa dia. Isteri saya tu. Contohlah. Oi, macam mahir sangat kan. Jadi dia wajib jaga sebab, tapi kalau suami dia boleh, memang betul dalam Islam kuasa suami ni besar. Suami kata, aku tak benarkan kau balik pada keluarga kau. Mak kau sakit, biar dia. Kau duduk rumah, jangan keluar rumah. Contoh. Maka isteri yang taat pada perintah suami dapat pahala. Sebab suami dah arahkan begitu, tapi suaminya berdosa. Sebab suaminya menghalang isterinya untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa. Dalam Islam, suami tidak boleh menghalang isterinya untuk menjaga ibu bapanya yang tidak sihat. Tetapi suami tidak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Faham tak tu? Faham betul-betul tu? Tapi kalau isteri, kebiasaan isteri, dia boleh jaga suami, mak ayah suami. Tak apalah abang, mak ayah abang pun mak ayah saya juga. Mak ayah kami juga. Kan? Kami, kita awak kan. Kita awak, mak ayah kami juga. Jadi dia akan jaga. Dan sebaik-baik suami Islam yang mana isterinya tolong jaga mak ayah, sebaik-baik suami bagilah upah kepada isteri sebab tolong jaga mak ayah suami. Rekod nampak? Kan? Kita kena beritahu ni betul. Memang ya, ramai yang tak tahu, ramai yang tak perasan tentang perkara ni. Kan? Begitu juga kalau kita tengok daripada aspek ekonomi, aspek keuangan. Dalam keadaan aspek keuangan ini, maka kita hendaklah bantu mereka. Macam Islam sekarang ni ada macam-macam insentif, inisiatif bantu. Kalau dia biasa berniaga, kita bagi modal permulaan untuk berniaga. Kalau dia biasa dah buat satu perusahaan tertentu, kan, maka kita bantu dia, permudahkan, bagi jalan dekat dia. Kita kena bantu. Sebab golongan mu'alaf ni ada golongan yang perlu disokong dan didokong. Kan? Bukan dokongan, support. Dalam bahasa orang Limbang, support. Kan? Jadi kita kena pastikan mereka boleh berdiri sendiri. Dan kita kena ingat tau, satu keazaman yang kena ada pada saudara baru mu'alaf. Macam mana saya nak keluar Ustaz daripada sini? Satu ayat kena letak dalam hati kita. Ya Allah, hari ini aku bergantung dengan orang lain bantu aku, ya Allah. Tapi ya Allah, kau jadikanlah aku kuat, ya Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti aku pun akan bantu orang lain. Tu kena fikir macam tu. Kena ada keazaman macam tu.
InsyaAllah. Sebab masalah yang paling besar sekarang adalah ramai orang berperlukan bantuan orang, tapi bila sampai dia datang kemampuan dia boleh bantu orang lain, dia tak nak bantu, dia lepaskan diri sendiri saja. Itu sebenarnya yang kita kena buat. Saya dulu pun bergantung dengan orang juga, kan? Masa mula-mula dulu bekerja kerajaan, masa kerja makan gaji dulu, kan? Tapi sampai satu tahap kalau kita ada kemampuan, kita kena bantu orang. Saya selalu share pasal cerita sedekah saya. Saya kata kalaulah masa sekarang saya pergi umrah dengan mak saya, dengan adik saya, selepas makan tengah hari tu saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasanya nanti kalau ada kemampuan nanti nak belanja ahli keluarga kita mana yang susah-susah, nak belanja mereka, bawa mereka pergi umrah. Mak saya kata, jangan main-main, ini Madinah tau, dah cakap ni kena buat tau. Iyalah, nak buat lah ni. Dan akhirnya pada tahun 2019 saya dapat buat. Kira 15 orang keluarga saya yang kena bawa. Menung saya. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun, menung. Padan muka. Saya selalu terdengar kat telinga ni masa pergi kat bank. Dulu mana ada transfer banyak-banyak, mana boleh, kita kena pergi kat kaunter. Bila saya pergi, terdengarlah bisikan tu. Kan selalu saya ceramah, sedekah tak pernah miskinkan orang. Oh, ceramah. Terdengar kat telinga, padan muka kau. Kau tahu duit kau habis, kau sedekah, duit kau clear, tak ada dalam akaun tu. Lepas tu kata, lantak lah. Saya buat juga. Sampai di airport, di lapangan terbang KLIA, nak pergi umrah, semua orang pakai kain ihram apa semua. Masa tu separuh daripada perasaan duit habis tu hilang. Separuh je tau, ada lagi separuh lagi. Perasaan hilang tu. Tapi bila sampai ke tanah suci, bila jejak kaki dekat Jeddah, masa tu nampak air mata masing-masing ahli keluarga tu. Masa tu clear, tak ada dah perasaan duit saya habis. Saya dah tak kisah dah. Saya gembira tengok tangisan mereka, rasa gembira. Ada yang tak pernah naik kapal terbang kali pertama terus pergi Mekah. Cuba fikir. Lepas tu selang beberapa hari tiba-tiba nak pergi Taif, kena tambah lagi 160 rial satu seorang. Masa tu saya mula sedih balik semula. Sebab kalau dia sebab dia orang kata, tak apalah lain kali je lah pergi, sebab dia orang tak ada duit. Kebanyakannya susah. Jadi saya tak apa payah, saya nak bagi biar dia orang rasa. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai saja di Malaysia, balik semula ke tanah air, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu saya tak adalah cakap bujur balik modal, saya tak adalah cakap macam tu. Cuma saya kata, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Dan untuk makluman semua, bulan Februari yang lalu, Februari yang lepas, alhamdulillah, saya bawa pula 45 orang lagi ahli keluarga saya. Itu buat saya kata, sekali kita tolong, insya-Allah Allah akan mudahkan. Saya ni jadi ketagih nak tolong orang. Betul, bukan kata saya baik, bukan. Tolong Tuhan bagi lagi. Tolong Tuhan bagi lagi. Jangan biar lama-lama. Itu sebab Nabi kata, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau nak musafir, nak travel, kan, nak jalan jauh, Limbang ni aku tak tahulah mana jauh tempat pergi. 2 jam dah habis satu Limbang. Limbang dekat pasar yang malam tu aku tengok tinggal lim je, bangnya dah padam lampunya. Lim hilang. Dekat pasar kan, pasar Limbang, pasar lim je tinggal. Tak adalah nak beritahu. Sebelum bermusafir, singgah dulu masjid yang pertama dia jumpa, masuk duit, sebab dia yakin itulah insurans yang akan cover perjalanan dia dengan selamat. Itu sebabnya dalam ni, kita dalam memperkasakan ekonomi kita, kita kena usaha, berniaga, kan? 9/10 kan, kata kan, dia kata 9/10 punca rezeki adalah pada berniaga. So berniaga, tapi kan satu syarat, berniaga bila berniaga dengan jujur, kan? Keuntungan maksimum mungkin, kata Nabi, keuntungan maksimum itu mungkin, tak mustahil, boleh buat, tak ada masalah. Tapi jaga akadnya, jaga dari segi amanahnya, jujurnya, jangan menipu. Hari ni ramai yang berniaga menipu, kan? Anak pula dekat dalam Shopee, tengok kan, order tu kan, kadang
beli lain, rupa lain, sampai ke rumah lain pula rupanya. Hari ni scammer. Pergi umrah pun orang boleh tipu sekarang kan. Beria-ya je kawan tu, sudahnya tawaf kat KLIA, lepas tu balik semua sampai kat Limbang. Hai, bekas semalam pergi umrah ke? Balik hari je kata kan. Dah kena tipu. Hari ni masyarakat boleh nipu atas nama agama hari ni. Macam-macam kan. Jadi kalau kita tengok cabaran masyarakat juga adalah merupakan cabaran pada saudara baru sering dikaitkan dengan kejadian murtad disebabkan keyakinan belum kukuh dan gagal menyesuaikan diri. Maka kita perlu faham bahawa apa juga asbab itu adalah cara hidayah Allah sampai kepada saudara baru, dan siapalah kita untuk mempersoalkannya. Kalau dia ni kena sabarlah, kena ni lah, kita kena faham. Itu sebabnya cabarannya juga kepada orang yang dah lama Islam, orang yang telah pun sedia Islam daripada kecil. Tanggungjawab dia adalah bagaimana tindakan kita, respon kita kepada saudara baru. Begitu juga ada yang disindir sebagai masuk Melayu oleh keluarga dan kenalan, maka kita kena buang tanggapan sedemikian. Kan sebenarnya dari segi agama, kalau kita tengok di tempat-tempat lain, kadang-kadang di negara-negara luar, kita pun hairan macam mana di negara luar kadang-kadang ada yang menerimanya lebih baik daripada kita yang berada dalam negara Islam ni. Kadang stigma masyarakat macam tu jugalah, bukan dalam kes mu'alaf saja. Macam kes ketagihan dadah kan, penagih dadah yang dah terlanjur masuk dalam pusat serenti, masuk dalam pusat pemulihan selama beberapa tahun, kemudian dia keluar kembali pada masyarakat yang bersikap tidak mahu memaafkan orang seperti ini. Sedangkan mereka ni perlu diberi peluang, mereka mendapat didikan dan latihan yang baik dekat pusat pemulihan, mereka kembali pada agama lebih baik daripada sebelum mereka masuk ke dalam pusat pemulihan tu. Tetapi itu adalah merupakan sikap masyarakat. Jadi jadilah seperti ikan di lautan. Tahu, kita ni kalau dalam bab iman ni, jadilah seperti ikan di dalam laut. Walaupun lautan itu rasanya masin, tapi ikan tidak pernah masin. Tidak pernah masin. Malahan kalau nak masinkan dia, kita paksa dia, kita jemur dia berhari-hari, kita keringkan dia, kita lumur dengan garam, dan akhirnya kita boleh tengok mata ikan tu buntang kerana aku tidak rela dimasinkan. Macam tu lah, nak tunjuk mana pernah masin ikan tu, kita yang memasinkan dia. Nampak tak? Tu sebabnya kita kena jadi seperti resmi ikan. Dan begitu juga, makin berisik semakin menunduk. Bila masuk Islam, semakin kita merendah hati. Tengok akhlak yang dipamerkan oleh Rasulullah. Sebabnya kalau sayang Nabi, selawat pada Nabi banyak-banyak. Yang kedua, amalkan apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Nabi dah pesan. Nabi kata syurga ni untuk semua orang. Nabi kata syurga untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan. Lah, adakah yang tak nak masuk ya Rasulullah? Syurga ni untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan. Adakah orang yang tak nak masuk syurga? Ada, kata Nabi. Orang yang engkar pada perintah Allah, itulah orang yang enggan masuk syurga. Itu cerita dia. Jadi kita hari ini bertuah sebab kita diselamatkan, tak kisahlah oleh manusia, oleh keadaan, tapi kita diselamatkan kerana kita berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar, nak menjadi manusia yang baik, nak menjadi manusia yang diberi peluang untuk kembali ke jalan yang benar, maka kita kena ambil peluang ini. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, rapuhnya emosi dan pegangan mereka yang baru berada di dalam Islam, walaupun mungkin ada yang 7-8 tahun tu baru, sebab perkembangannya tak sama. Ada orang tu masuk Islam dalam 5-6 tahun, 7 tahun, dia dah boleh berdakwah dah pun. Ada orang tu pula dia masih lagi tak yakin, dia masih lagi, betul ke aku buat ni, betul ke duduk dalam Islam ni, macam susah duduk dalam Islam ni. Maka dengan itulah, kepada mereka yang telah lama Islam, kena bantu, kena support, bantu memberikan sokongan supaya semangat dan motivasi supaya kuat menghadapi cabaran dan rintangan ini. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Maka kenalah bantu, ikut kemampuan kita, ikut kemampuan kita. Dan salah satu usaha yang dibuat
Inilah yang dibuat oleh jawatankuasa perayaan Islam ni. Jawatankuasa tetap perayaan Islam, dan begitu juga dengan pejabat agama Islam. Ni usaha salah satu yang dibuat adalah buat program ceramah macam ni. Anda bersama dengan saya, anda dengan saya sama je. Apa yang Nabi pesan? Nabi kata sesungguhnya umat Islam dan umat Islam yang lain itu adalah sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Dia bukan sebut pangkat, tak ada. Yang membezakan adalah dia adalah merupakan pegawai agama bahagian limbang, tak ada. Yang membezakan dia sebab adalah dia pangkat tinggi, dia grade 48, grade 52, dia grade jusa, tak. Yang membezakan dia duit dalam simpanan dia banyak ni, tak. Tapi yang disebut yang membezakan amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok budak kecil, kita kena cakap, oh, budak ni bagus, suci, murni, dia tak banyak dosa lagi berbanding aku. Tapi pada yang muda nampak yang tua pula, oh dia ni tentu dah banyak amal ibadah dia berbanding aku. Aku ni muda lagi. Kena sentiasa meletakkan yang baik pada orang lain. Macam tu jugalah pandang pada saudara baru, seronoknya jadi saudara baru, dosanya tak banyak, dia ni kan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Macam tu. Bukan cakap mualaf tu, apa pun tak tahu tu. Bukan macam tu cara dia, kan? Bukan macam tu cara dia. Saya sendiri pun tu sebabnya hari tu saya cerita dengan ustaz tu. Saya kata saya pergi ke Indonesia, saya terasa seronok sebab saya pergi ke Indonesia sebab orang tak kenal saya. Pergi di Indonesia saya rasa tenang, tak ada pun orang. Pergi Singapura, dekat airport lagi orang dah kejar saya. Oh, ustaz ambil gambar, kan? Betul, di Limbang jangan cakap lah. Nasib baiklah Ustaz Awang Ibrahim ni selamatkan saya, bawa masuk dalam kereta cepat. Turun kapal terbang lagi dah kena tahan lah. Dia dah standby, yang pegang bendera tu, yang macam ni tu, ambil gambar Ustaz, ambil gambar. Nasib baik tak salah parking kapal terbang tu, kan? Bayangkan tu. Jadi mana kata pergi Indonesia tenang, tak ada siapa yang kena. Tapi di Indonesia, saya tengok dia punya budi bahasa tinggi betul. Bila masuk dekat hotel tu, selamat datang Pak, macam ni tangannya. Di Malaysia raja je dapat macam tu. Selamat datang Pak. Saya tanya, boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, ikut saya Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je. Dahsyat tak dahsyat, dia bawa tunjuk tu sampai kan nak buka pintu bilik air dia tu. Silakan Pak. Dahsyat betul. Tapi tu memanglah dari segi hospitality di Indonesia hebat. Sebab saya difahamkan, sebab dia rakyat dan masyarakat dia ramai betul, ramai. Sampai kan di jalan-jalan utama di bandar tu kena buat penggiliran. Hari Isnin kereta nombor plate genap je boleh masuk. Hari Selasa kereta nombor plate ganjil je boleh masuk. Sampai macam tu sekali. Punya ramainya orang. Kalau yang nombor genap lah jalan pada waktu ganjil kena saman. Macam tu lah. So kesimpulan janganlah bawa kereta sendiri, naiklah dengan orang. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mana kata kehidupan kita ni sementara. So apa yang perlu kita buat? Kepada sahabat-sahabat semua, apa yang perlu kita buat? Pertama, kita kena jujur. Mana yang kita tak faham, kita tanya. Mana kita perlu, cakap. Jangan simpan sendiri masalah kita, share. Kita ada jawatankuasa tetap perayaan Islam, kita ada pejabat agama Islam, kita ada kaunselor, kita ada rakan-rakan dekat Persatuan Saudara Baru. Bincang, luahkan masalah kita. Kedua, amanah, jaga agama ni baik-baik, simpan, laksanakan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Ketiga, jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan kita pandang serong pada orang, belagak baru masuk Islam 2-3 minggu, belagak nyampah aku. Jangan macam tu. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang perasaan-perasaan yang tak baik dalam hati. Buang perasaan-perasaan yang penyakit berjangkit ni, buang. Jangan tamak. Kongsi tak apa, faham ya? Jangan tamak, kongsi tak apa, faham tak? Maksudnya kalau ada makanan, jangan tamak, kongsi sama-sama. Contoh, jangan sangka buruk, tadi tahu dah fikir lain tu. Jangan tamak, jangan sombong, jangan belagak,
lah belagak mentang-mentang lah ada. Apa namanya ni? Selempang. Saya rasa macam Shahrukh Khan. Macam tu. Macam mana ni? Hamko hami se curalo. Macam tu lah. Terasa macam tu lah perasaan dia kan. Iya. Kan? Betul, jangan sombong-sombong. Kadang kita sombong dengan benda tak ada apa-apa pun. Aku dapat gambar dengan Samsul Debat. Macam tu. Ambil gambar ramai-ramai, rami-rami. Ambil gambar rami-rami, jangan crop tinggal berdua tau. Lepas tu kau buat wallpaper. Dah suami kau marah kat aku. Saya ceramah dekat Kelantan, kau ni orang tak kira tua muda tau. Yang tua pun pandai selfie sekarang. Saya bergambar dengan satu makcik tu dekat Kelantan. Daripada dalam telekung keluar tangannya. Terkejut aku macam ni. Hui, banyak tau. Dahsyat betul. Saya kata tak padan dengan tua. Kan, saya pun macam ni. Saya tengok dia macam tu. Hui, terperanjat. Kan, tu belum cerita lagi yang dekat Rompen saya cek bergambar ramai-ramai tu. Tiba-tiba makcik tu macam bersuara. Free size. Apa pula free size pula? Alah yang macam ni itu freestyle makcik. Bukan free size. Yang seorang tu badan dah lah besar terasa hati dia. Mana free size macam ni? Macam tu kesian. Tahu. Lepas tu jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Ada je benda tak suka. Jangan. Buang tu. Buang. Kemudian apa? Seterusnya percaya pada hikmah. Aku ni masuk Islam. Ada hikmah Tuhan nak bagi ke aku. Ada benda baik Tuhan nak bagi ke aku. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan? Tentu ada kemudahan di penghujungnya. Kan? Apa juga benda susah mesti ada kesenangan di hujung dia. Yakin dan percaya. Kan? Tengok, siapa sangka tak payah berebut-rebut pergi tempat lain. Dekat dalam ni tiba-tiba jumpa Samsul Debat, tak ada mencabar pun. Kan? Tak payah ni. Tadi beria-ya, itulah siapa suruh tak buat tripod. Record macam mana Samsul Debat ceramah. Nak gelak pun kena tahan. Aku masuk dalam video. Aduh, tak ada masalah, okey je. Kemudian apa? Kemudian kita bersifat kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Aku nak masuk Islam, aku kena tanggungjawab. Aku akan keluarkan semangat untuk anak-anak aku. Mungkin supaya orang akan nampak, biar orang nampak imej Islam ni baik. Aku Islam, tak apalah. Akulah yang kena menyesuaikan diri, bukan orang lain menyesuaikan diri dengan aku. Aku kena sesuaikan diri dengan keadaan. Macam tu. Saya pergi ke satu hotel di Sarawak. Ada seorang pekerja ni, dia dulu Kristian, dia masuk Islam. Dia kata abang dia meninggal dunia, keluarga dia panggil dia balik. Dia tanya saya, boleh tak saya balik untuk hadir percara tu? Balik aja lah. Sekadar menghormati, balik. Balik, tak ada masalah. Itu abang kita. Dan kemudian cuma tinggal lagi, dia kata saya pergi, tapi waktu dia buat macam ada upacara-upacara tu, saya cuma duduk, saya tengok. Tak apa Ustaz, sebab saya tak nak keluarga saya kecil hati. Tak apa, saya kata duduk aje lah. Tapi itikad dalam hati kita tak. Kita kena jaga. Tapi saya tak buat pun Ustaz. Baguslah macam tu. Tapi kita duduk sebab kita menghormati sama. Biar nampak, oh Islam ni rupanya okey benda ni. Sampai itu semua ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Macam-macam tak boleh. Kan? Itulah yang kita adalah yang kita kena jaga. Dan kemudian apa? Seterusnya respon positif. Apa juga ujian positif. Oh adalah okey ni, okey. Positif. Aku boleh berjaya. Kalau orang lain berjaya, aku pun boleh berjaya. Kemudian istiqamah, keberterusan.
Tak boleh kita beramal hari ni kita semayang, besok tak, lepas tu bila tak nak sesuatu pun kita berdoa semayang, lepas tu kita tak buat. Mesti istiqamah, lazim kan. Kemudian apa yang kena ada, kita sebagai seorang saudara baru, sebagai mu'alaf, nak keluar daripada mu'alaf, ikutkan tak bukan mu'alaf dah banyak, dah lebih 5 tahun dah pun kebanyakannya. Apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena cepat berubah jadi baik. Kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kedua, hadir pada program-program yang baik, program-program pengembangan ilmu. Datang, jangan tak datang. Tak nak lah, malas lah, nanti kan jumpa dengan ni, malu lah, apa semua. Tak, datang program-program yang baik. Jangan pilih penceramah. Kalau Samsul Debat datang, dia datang. Kalau orang lain yang tak berapa debat datang, dia tak datang. Jangan macam tu. Sebab setiap orang ada perkara-perkara baru yang dia akan kongsikan dengan kita. Yang ketiga, apply. Maksudnya amalkan. Jangan kita dengar, kita faham, mengangguk sampai ke lantai, menulis, mencatat nota sampai berlubang buku, tapi buatnya tidak. Kita tahu kewajipan solat, tapi kita tak solat. Macam mana Allah nak bantu kita? Kita nak Allah bantu kita, tapi kita kena jaga taat, berhubung dengan Allah selalu dengan talian tetap 24434. 24434. Tahu kan talian tu? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tu talian hotline setiap hari. 24434. Bila 4434 2 tak buat, tak sampai kan. 2434 14 tertinggal pun tak sampai. Tu sebabnya penting jaga. Tolong jaga. Apply, amalkan. Kemudian apa? Mantapkan pengetahuan kita. Belajar. Malu bertanya, sesat barat. Sesat jalan tak ada dah, sekarang ni dah ada Waze, ada map. Sekarang ni sesat barat tak tahu dia pergi mana. Jadi makna kata kita ni dari segi ni mantapkan pengetahuan kita. Kain songket, benang sutera, lilit sebelit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Belajar nak membezakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain yang tak belajar. Kita ada ilmu, kita gunakan akal kita dengan sebaik-baik. Seterusnya apa? Bezakan pribadi. Bezakan pribadi dengan bila kita nak bekerja, bila kita nak mencari nafkah, mencari kos sara hidup ni, kena profesional. Bezakan masalah pribadi kita tu tolak tepi. Kita bekerja betul-betul, bersungguh-sungguh. Ni pelik. Kadang orang Islam pula yang kerjanya kualiti tak elok, yang dikaitkan oleh masyarakat sekarang ni. Oh janganlah, ni orang Islam ni tak boleh pakai, cari orang yang bukan Islam. Sedangkan Nabi kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. So kena jagalah, kerja elok, profesional, buat betul-betul, buat yang terbaik, bersungguh-sungguh. Kalau kita tengok sebagai contoh pemain bola sepak beberapa tahun dulu ketika World Cup di mana di Germany kata silap saya, yang Algeria, pasukan Algeria, negara Islam, main bola sepak, main sampai peringkat kalah mati kan, main peringkat kalah mati, last 16. Dia lawan tu waktu bulan Ramadan, pada bulan Ramadan dengan tahap puasa, dan main sampai extra time, dia masih lagi berpuasa. Sedangkan mereka diberikan kelonggaran, bermusafir boleh buka puasa, tak, tapi mereka pilih untuk puasa. Profesional, tak ada masalah, bersungguh-sungguh dia. Walaupun kalah peringkat last 16, tapi perjuangan dia tu kan dalam mempertahankan agama tu profesional. Kemudian apa? Iltizam, bersungguh-sungguh dalam mempertahankan agama dalam diri kita, sungguh-sungguh. Walaupun pun orang cakap, dia tak koyak. Dia tak koyak pun. Orang istilah sekarang, tak koyak. Dia cakap macam tu macam ni, relax je. Cakap lah apa pun. Macam saya lah Samsul Debat. Orang cakap lah Samsul Debat ni kalau ceramah tak boleh dengar lah, gelak aje. Tak apa, kau tak nak dengar sudah, orang lain dengar. Macam tu je nak koyak buat apa. Dalam 1000 orang, bukan semua orang akan suka dengan ceramah saya. Mungkin ada satu orang dia lebih suka orang lain, tak apalah, tu hak masing-masing. Tetapi Nabi pesan, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang disampaikan. Itu yang usaha saya pegang tu je ya. Dan begitu juga organize, susun atur strategi dalam hidup kita. Aku nak buat begini, dari segi agama aku nak macam ni, dari segi mengaji aku nak habiskan berapa juzuk hari ni,
Dari segi ni, solat aku hari ni aku jaga tak solat aku. Semua ada checklist dia. Perancangan dalam kehidupan kita kena ada. Dan begitu juga yang terakhir sekali, tanamkanlah satu niat yang baik dalam hidup kita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Saya ulang balik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itulah dia, tuan-tuan dan sekalian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa pun yang paling penting dalam diri kita. Kita semua mungkin bukan saudara baru lagi dah, tapi akan ada saudara baru yang akan sampai. Kita ni kena jaga dia. Dan kena ingat tau, saudara-saudara yang agak baru berbanding saya ni dengan Ustaz Wang Abdul Rahim ni sama. Kita semua sama. Kita semua sama. Sama. Kan, aku tengah cakap belajar sikit-sikit lah. Kita semua sama je. Kalau dia tuai darah, sama merah. Sama merah. Tak ada darah dia ni hijau, dia ni biru, dia ni purple. Tak ada. Sama. Kan? Dan kita ni duduk di bawah langit yang sama, bumi yang sama. Maka kenapa kita nak rasa kita kurang daripada orang, kita lebih daripada orang? Kita sama. Bezanya saya ada hari ni, Ustaz Wang Abdul Rahim pun tak ada, saya kira ada. Cakap apa kan? Tapi bukanlah apa yang ni kan. Saya tak tahulah saya tergamak pakai dekat airport lagi tak kan. Sampai ke airport pakai tu kan. Takut tak lepas masuk, dia tetap minta pasport saya walaupun pun saya pakai. Sama. Itu tak salah kita apa. Tak usah kita menabik dada nak sombong, tak usah kita nak dengki, tak usah kita nak rasa apa, rasa tamak, tak usah. Yang penting kita sama, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Dan saya telah menyatakan komitmen saya beritahu insya-Allah kalau ada kelapangan lagi tahun depan, saya dah cakap dengan Ustaz Wang Abdul Rahim, kita susun lagi, saya akan kembali semula ke Limbang. Saya akan datang dan saya akan bawa Samsul-Samsul yang lain. Kita cadang buat 2 Samsul, Samsul Lebat dan Samsul Rau-Rau round Limbang 3 hari. Kita buat forum saya dengan dia, insya-Allah. Nanti saya tanyalah kalau Samsul Yusof nak join sekali. Nak dia jadi 3 Samsul kan? 3 Samsul. Insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Tahniah saya ucapkan kepada yang telah memilih Islam. Tahniah kerana memilih jalan yang tepat. Percaya cakap saya, Allah akan murahkan rezeki kalian semua. Allah akan berikan ketenangan pada jiwa kalian semua. Allah akan memberikan keberkatan, kerahmatan, dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu doa yang paling baik sekali. Panjang umur dengan kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Kan? Murah rezeki dengan keberkatan. Mudah-mudahan berkat rezeki kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dah ada penghujung dah program saya. Rasa macam baru je sampai program kelima. Malam tadi ramai betul. Tarik-tarik kain seluar saya semua kena tarik. Nasib baik aku pakai tali pinggang. Teruk betul. Yang perempuan pun tak kesian, tarik tangan aku. Ya Allah Allah. Dia cakap dahsyat betul kalau bab bergambar ni ya. Ucap terima kasih banyak ya. Jadi insya-Allah saya takkan lupa memori datang ke Limbang. Saya seronok sangat datang ke Limbang. Dan saya harap bila saya datang besok ada perubahan pada kebau kat roundabout tu. Kita tambahlah sekor lagi biar kesian dia sekor-sekor di tengah. Kan? Aduh, jadi bahan. Tak pernah ada orang tegur kebau kat tengah tu. Aku tegur dan ceramah ni kan. Ustaz Samsul ni betul-betul lah. Aduh, habis dia tegur kebau kat roundabout semua dia tegur kan? Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang bulut menyebut, jasa baik pihak
penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Benda kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat atas ceramah yang disampaikan. Semoga segala